Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين غير حزايا ولا مفتونين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Selasa seperti biasa, insya-Allah kita akan sama-sama dalam tazkirah Fardhu Ain menyambung pengajian minggu lepas, di mana tajuk belum habis lagi, berhubung persoalannya dengan sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi. Saya teruskan di sini. Saya malam ini membaca kitab. Minta maaf tak dapat menyediakan teks untuk tuan-tuan. Ini berhubung dengan fenomena sembahyang zuhur tadi. Kebetulan, maknanya secara kebetulan tajuknya kena pada malam ini, iaitu penambahan satu rakaat. Penambahan satu rakaat daripada solat 4 rakaat dijadikan solat 5 rakaat. Jadi insya-Allah tuan-tuan dengar baik-baik, saya akan ulang-ulang supaya kita faham. Sebab sembahyang ini kalau berjamaah adalah tanggungjawab bersama. Imam lupa, makmum wajib ingatkan. Makmum lupa, imam ingatkan. Maknanya kena gotong royong cantiknya. Tak? Maknanya makmum minta-minta siapa pun yang jadi imam ke hadapan itu akan berhadapan dengan makmum yang keadaannya berbagai-bagai. Ada yang makmum itu kadang-kadang lebih hebat daripada imam. Lebih hebat daripada imam kalau makmumnya mufti. Kalau makmumnya menasihat agama, makmumnya qadi, mereka-mereka ini memanglah lebih hebat daripada imam. Oleh sebab itu kadang-kadang membuat kesilapan dengan sebab lupa. Jadi makmum jangan terus menghukum imam. Kadang-kadang begitu. Kalau nak menghukum boleh, silakan ke hadapan.
Baru tahu kan tidak. Saya diberi tahu oleh seorang sahabat lah. Dia ini jadi imam di sembahyang di rumah, mengimamkan istrinya saja. Istrinya seorang aja jadi, anaknya pun tak ada. Pernah tu kata dia, lah lupa semua. Baru isteri seorang. Tu. Jadi baru isteri seorang macam itu. Bagaimana kalau kita mengimamkan makna satu jemaah yang ramai, apalagi kalau hari Jumaat, apalagi kan itu. Makin ramai makmumnya, makin ni lah. Orang kata nerdeknya tu bukan tak ada, walaupun dah dia, kita kena berhati-hati. Sebenarnya kadang-kadang itu berlaku. Kerana apa tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kurangnya dia, semulia-mulia manusia, sesempurna manusia yang paling sempurna, itu pun pernah berlaku kepadanya sembahyang zuhur 5 rakaat. Itu Rasulullah jadi imam 5 rakaat sembahyang zuhur. Sama tak Rasulullah tu dengan imam kampungan? Dia punya jaraknya antara langit dengan bumi. Itulah sebab itu beta makmum. Dan satu lagi peranan pegawai-pegawai masjid, imam, pembantu imam, Bilal, jangan berjauhan kat belakang imam. Dia tugas dia. Kalau imam tu lupa surahnya, kadang-kadang surah pendek pun berlaku. Kadang-kadang surah pendek je boleh jadi. Yang panjang okey, laju je dibuatnya surah pendek. Bila orang jauh kata berepet gitu. Mana Pak Jahid dia, kalau bila pet itu memang pet betul lah, gelap betul. Itu yang minta bantuan. Itu. Habis oleh sebab itu, tolong yang tak berkenaan pegawai masjid ataupun siapa ni, pembantu-pembantu imam, bila-bila ni, jangan, tolong beri laluan. Tolong beri laluan belakang imam adalah tempat mereka. Pastikan. Kalau dah tak datang agaknya ni, barulah dia masuk benda tu ada kosong. Kadang-kadang nyeruntul aja orang tu. Nyeruntul kat depan. Budak-budak lagi ada. Mampukah dia tu membetulkan atau menegur imam kalau terjadi berlaku imamnya tu lupa? Sahabat sendiri pun bila Rasulullah buat 5 rakaat, dia tak ada subhanallah, tak ada. Dia ingat, sahabat ingat bila Rasulullah berlaku 5 rakaat di buat sembahyang. Lepas sembahyang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada ke penambahan rakaat tadi? Mungkin turun wahyu. Pasal Islam belum lengkap lagi itu. Mungkin agaknya turun wahyu penambahan rakaat, agaknya sembahyang 4 rakaat tu ada tambahan 5 rakaat agaknya. Tak berani dia tu. Itu zaman Rasulullah, bolehlah. Sekarang Islam dah lengkap. Tu. Jangan pula mamu beranggapan, ini ada agama baru agaknya imam ni tu. Itu pula. Okey, maknanya berlaku pada diri Rasulullah sendiri. Okey. Baik, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Penyusun kitab Fathul Mu'in berkata, penyusun kitab Fathul Mu'in berkata, jika imam bangun menambah 1 rakaat lagi kerana merasakan itulah rakaat terakhir baginya. Kalau sembahyang maghrib mungkin agaknya tambah. Sembahyang maghrib itu 4 rakaat. Itulah agaknya. Biasanya sembahyang yang 4 rakaat lah. Biasanya macam ni sembahyang 4 rakaat.
Maknanya imam merasakan itu adalah rakaat yang akhir. Sama ada dengan yakin ataupun dengan syak. Syak kerana terlupa. Sedangkan mengikut perkiraan makmum, rakaat itu adalah rakaat tambahan. Itu kok 5. Baik tak aja. Begitulah. Tidak kira makmum itu masbuk ataupun ia sendiri syak tentang bilangan rakaat, maka makmum tidak dibenarkan. Ingat ini kalau berlaku, maka makmum tidak dibenarkan mengikuti imam. Bahkan mereka diberi 2 pilihan, iaitu sama ada zuhur ataupun isyak. Imam sepatutnya rakaat akhir dia berdiri. Makmum menyedari, kok 5. Kalau dia makmum sendiri yang lupa agaknya. Kadang-kadang makmum sendiri dia sembahyang tak khusyuk, melayang aja. Tak. Bila sembahyang melayang, imam sembahyang 10 rakaat pun dibuat 10 rakaat. Biasanya begitulah. Tapi makmum yang menyedari, mesti ada dalam hatinya. Apa nak buat pada ketika itu? Macam mana ya? Dia diberi 2 pilihan, iaitu sama ada berniat mufaraqah dan seterusnya menyempurnakan solatnya sendiri. Maknanya bila imam naik aja sambung kelima, imam ini agaknya lupa agaknya, ataupun imam ini syak ke. Kalau begitu kita 2 pilihan. Satu mufaraqah je. Ya Allah, saya mufaraqah, ataupun ya Allah, aku sembahyang seorang diri. Maknanya itu maknanya mufaraqah lah tu, keluar daripada berjamaah. Mufaraqah maknanya keluar daripada berjamaah sembahyang seorang diri. Kena niat dalam hati, ya Allah, aku mufaraqah. Lepas tu imam berdiri, biarlah dia. Kita terus saja. Bila kita duduk tadi, kita duduk tasyahud akhir, kita baca tahiyat dan bagi salam. Itu langkah pertama, nak selamat. Atau yang kedua, menanti imam di dalam tasyahud akhir. Menanti imam di dalam tasyahud akhir dan seterusnya memberi salam bersama imam. Itu ini pilihan kedua. Dia duduk, dia mungkin syak. Imam ni tambah ke? Tambah ke kurang? Maknanya kalau pada hemah makmum ini imam lupa agaknya. Kita boleh menanti imam, kita baca menanti imam dalam tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir imam. Dia nak baca Fatihah, biasanya baca Fatihah aja, lepas tu rukuk, i'tidal, imam sujud 2 kali, kemudian imam duduk tasyahud akhir. Dia pun baca tasyahud akhir lah bersama imam. Tunggu imam bagi salam, kita pun bagi salam. Inilah pendapat yang muktamad. Maknanya ada 2 pilihan. Tolong ingat ni. Tolong diingatkan. Okey. Itu penyusun kitab Fathul Mu'in. Ini di sini. Sila lihat juga, tadi kata dia, sila lihat juga dalam kitab I'natut Talibin, juzuk 2 halaman 34 pun ada juga maksud yang sama. I'natut penyusun Sabilul Muhtadin. Ada satu kitab lain yang namanya Sabilul Muhtadin, penyusunnya dia juzuk 2 halaman 29 berkata, masalah ini, jika berdiri imamnya pada rakaat yang lebih, pada sangka makmum bahawa rakaat imamnya itu genap jua, tiada lebih. Tapi ini dalam kitab lain lah. Ini imamnya betul lah 4, walaupun 5, makmum kata 4.
Ini mesti melayang punya fikiran ni makmum yang macam ni. Okey, maka berdiri makmum sertanya. Kalau makmum syak dalam hati, imam ikut. Oleh sebab itu ada bila berlaku macam ini, makmum di antara makmum dengan makmum berbelah bagi. Aku nak ikut ke aku nak duduk tadi. Tengok sebelah, jeling sebelah, dia duduk. Jeling sebelah, dia berdiri. Dah. Macam mana? Ini di antara makmum dengan makmum pun. Ini berlaku. Okey. Jadi kalau itu masing-masing punya hal. Kalau makmum yang maknanya dia kata imamnya betul kata dia 4 kata dia, walaupun dah lebih, makmum kita kena ikut berdiri tadi. Maka berdiri makmum sertanya. Dan padahal jahil ia akan lebihnya. Dia tak tahu sebenarnya itu. Itulah. Ini yang orang-orang melayang tadilah pikirannya. Yang orang melayang sekali masuk rakaat yang kelima makmum pergi juga yang 5. Sebelah-sebelah bila dah berdiri, sebelah kau tak berdiri. Jangan nak gaduh pula makmum dengan makmum gaduh. Ini dia. Kemudian daripada sembahyangnya nyata pada makmum bahawa rakaat imamnya itu lebih. Setelah dia habis sembahyang, dia baru betul imam kita tadi 5 rakaat. Betul lah kawan kita sebelah tu. Jadi apa sudah jadi? Kalau begini berlaku, tiadalah wajib atas makmum mengulangi sembahyangnya. Maknanya tak ada. Boleh juga. Tak wajib. Maknanya sembahyang dia dikira sah juga. Tak. Walaupun tak sujud sahwi. Sebab sujud sahwi itu hukumnya sunat aja. Okey. Ini masalah selalu berlaku. Okey. Kemudian persoalan satu, ada banyak persoalan di sini, tak apa sama-sama. Terdapat hadis yang menunjukkan pada suatu ketika semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlupa di dalam solat zuhur. Ini yang saya kata tadi. Rasulullah sendiri tuan-tuan, imam nombor wahid dalam seluruh dunia. Bukan seluruh dunia, seluruh manusia. Lalu baginda menambah berdiri ke rakaat kelima. Lantas sahabat-sahabat semuanya turut berdiri. Itu zaman Rasulullah. Rasulullah berdiri. Sahabat semua ikut berdiri. Ini Rasulullah yang 5. Tak ada seorang pun yang duduk. Setelah selesai solat, mereka tidak dipersalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak marah sahabat. Hadis adalah seperti berikut. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra khamsan falamma sallama qila lahu azida fi shalah qal wa ma dhalik qalu sallaita khamsan fasajada sajdatain. Rawahu Muslim, riwayat daripada Muslim. Apa maksud hadis tersebut? Dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur 5 rakaat. Setelah memberi salam, maka dikatakan kepada baginda, apakah telah berlaku penambahan bilangan rakaat dalam solat wahai Rasulullah? Ditanya. Tak. Sahabat tak nyalahkan pun. Tak tanya, apa ni sembahyang kejap 4, kejap 5. Kalau kita dia tak tanya pun. Cuma tanya itu aja. Baginda Rasulullah SAW bersabda, apa maksud kata-katamu itu? Dia tak faham apa pasal. Mereka menjelaskan, Tuhan telah solat 5 rakaat.
Maka dengan itu bagi pun sujud 2 kali, iaitu sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali. Ini berlaku. Okay. Baik. Pada zahirnya hadis ini menunjukkan tidak mengapa sekiranya makmum juga turut berdiri jika imam terlupa lalu menambah bilangan rakaat solat. Dibolehkan kata dia? Ini pada zahirnya lah. Begitu juga pada zahirnya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dan ulama-ulama bermadhab Syafi'i seolah-olah tidak berpegang dengan hadis ini. Sebenarnya tidak begitu. Ini penjelasannya agak panjang, tak apalah. Penyusun Mughniul Muhtaj, juzuk 1 halaman 437, baris 18, siap baris ni. Kalau nak rujuk lah. Kat masjid ni pun tak ada kitab punya tu. Kalau ada pun bahasa Arab. Bahasa Inggeris tak ada. Jadi adapun ikutan para makmum kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun ke rakaat kelima di dalam solat zuhur itu adalah kerana mereka, iaitu para sahabat, pada ketika itu belum dapat memastikan apakah berlaku penambahan bilangan rakaat ataupun tidak. Ini adalah kerana waktu itu adalah zaman wahyu diturunkan. Maknanya wahyu masih selalu turun. Islam belum sempurna. Boleh jadi agaknya dalam hati, agaknya diubah kot. Sembahyang zuhur 5 rakaat, maknanya tahu ada wahyu penambahan. Gitu. Dan berkemungkinan berlaku penambahan atau pengurangan. Sebab itu kita dapati mereka bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan, apakah telah berlaku penambahan bilangan rakaat di dalam solat wahai Rasulullah? Gitu. Oleh itu tidak terdapat apa-apa pertentangan di antara peraturan oleh ulama-ulama Asy-Syafi'iyah dengan hadis di atas tadi. Wallahu alam. Itu persoalan pertama. Kita masuk lagi persoalan yang kedua. Bagaimana pula sekiranya datang keyakinan di dalam hati imam bahawa sebenarnya ia benar-benar sudah menambah rakaat solat? Bila imam dah sampai berdiri yang kelima aja, baru ingat dia. Bila ingat, Oleh sebab itu kadang-kadang imam, saya sendiri pun tuan-tuan kalau berlaku, kita nulis. Kerana nulis kiri. Nulis itu kerana hajat, tidak dibolehkan. Asal jangan dadanya menulis. Kalau dadanya gitu, itu dah daripada arah kiblat, dadanya sudah itu batal semua ya. Tapi kalau setakat muka kita menulis kerana hajat, nak tengok. Sebab apa kadang-kadang makmum tak ada cakap subhanallah, diam. Habis kalau sebaris pun diam. Yang belakang jauh sana mungkin dia perasan, tapi nak kata subhanallah jauh ni, tak apa, boleh subhanallah kuat-kuat. Jangan cakap subhanallah tu. Kalau 3-4 orang, sini ada subhanallah, 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 maknanya confirm. Bukan seorang aja yang ingatkan, mana imam boleh pegang. Ramai yang ingatkan. Dia tahulah dia bertindak apa yang nak dibuat bila ada ingatan daripada makmum. Cumanya kalau kita nak ingatkan subhanallah itu ada niat. Makmum nak kena ada niat. Niatnya satu, niat zikir ataupun zikir dan memberi ingat kepada imam. Zikir dan memberi ingat kepada imam tu dibolehkan, tak batal solatnya. Tapi kalau nawaitu dia, niat dia semata-mata untuk mengingatkan imam saja, batal solatnya. Batal solat. Itu kalau sebab itu kita perlu berilmu.
nak tegur pun berilmu. Tegur salah, tak tegur salah. Pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Itu. Okey, saya terus. Saya ulangi lagi. Bagaimana pula sekiranya datang keyakinan di dalam hati imam bahawa sebenarnya ia sudah menambah rakaat? Apakah solat yang sudah dikerjakannya ini menjadi batal dan ia perlu mengulangi solat atau tidak? Imam bila dah berdiri baru dia ingat rupanya 5, pasal belakang dah ada 2-3 orang yang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila kita dah berdiri, boleh tak kita duduk? Boleh ke tidak kita duduk semula untuk tasyahud akhir? Nanti jawapannya. Menjawab persoalan ini, kita katakan masalah ini terbagi kepada 2. 2 lagi. Ini dia punya. Terbagi kepada 2 pula. Pertama, keyakinan datangnya setelah solat selesai. Maksudnya, imam tadi baru betul-betul ingat 5 rakaat, tapi setelah dia beri salam baru tengok assalamualaikum warahmatullahi. Tengok sana rupanya dah ada yang apa tu? Berdiri, dah ada yang keluar. Makmum ni kadang-kadang gitu juga, bila imam buat kesalahan macam tu dia cepat hukum imam. Tak gunalah aku tunggu imam ni, kata dia. Beri salam keluar sajalah. Dah tak nak lagi nak turut wirid dia. Ataupun ini satu peluang nak keluar cepat lah dia tadi. Itu macam ada 2. Jadi satu keyakinan datang setelah solat selesai, dah beri salam baru yakin. Allah. Macam mana? Dalam keadaan begini, penyusun Syarah Sahih Muslim jilid 3 halaman 67 semasa mensyarahkan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud di atas hadis ini, riwayat Abdullah bin Mas'ud mengatakan hadis di atas merupakan dalil bagi mazhab Malik, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal serta jumhur ulama salaf dan khalaf, iaitu siapa yang menambah rakaat di dalam solatnya secara terlupa, maka solatnya tidak batal. Jadi kalau kita macam itu, kita pegang pada ini, tak apalah. Bahasa assalamualaikum warahmatullahi, imam tengok, makmum salam separuh dah tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang tak ada. Contoh je lah ni. Macam ini, maknanya dia yakin bahawa tadi adalah rakaat yang ke-5. Maknanya solatnya mengikut 3 mazhab. Mazhab siapa tadi? Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, Hambali. Solatnya tidak batal. Sah, tak perlu diulang. Jadi fenomena zuhur tadi jangan risau tuan-tuan. Jangan risau, insya-Allah tak perlu diulang. Gitulah. Bahkan sekiranya selepas salam, ini tadi saya ulangi, siapa yang menambah rakaat dalam solatnya secara terlupa, maka solatnya tidak batal. Bahkan sekiranya selepas salam baru ia mengetahui sememangnya berlaku penambahan itu, ia hanya disunatkan melakukan sujud sahwi sahaja jika belum berlalu jarak waktu yang lama. Maknanya belum lama dia punya jaraknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang ni lepas tu baru dia yakin. Belum lama dia kembali sujud sahwi. Disunatkan. Kalau tak sujud sahwi pun tak apa, sembahyang yang sah dan tidak batal. Tapi disunatkan sujud sahwi jika belum lama. Okey, sekiranya telah berlalu tempoh
atau jarak waktu yang agak lama. Ini macam mana? Contohnya dah Astaghfirullahalazim, dah wirid lah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dah lama. Kalau dah lama begitu, kita boleh tak sujud sahwi lagi? Kalau tak lama, kita sujud sahwi boleh. Maka menurut pendapat yang asah, di sisi ulama-ulama bermadhab Syafi'i, ia tidak disyariatkan melakukan sujud sahwi. Itu saja bezanya. Kita ingatnya itu tadi, maknanya dah lama ke belum lepas beri salam. Kalau belum lama, kita sujud sahwi, masuk balik dalam sembahyang. Bila sujud sahwi dengan sendirinya dia masuk balik dalam sembahyang, 2 kali sujud, kemudian beri salam. Beri salam mesti kena beri salam lah. Tapi kalau dah, ataupun lepas wirid pula, lepas doa, lebih satu. Mam, lebih satu je. Dah lama, tak perlu sujud sahwi lah. Tak perlu. Okey. Itu keyakinan yang datang setelah solat selesai. Baru dia betul rupanya. Yang kedua, keyakinan datang sebelum solat selesai. Ini berbelah bagi. Ya Allah, disambur kat telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan jadi imam, tahulah. Kadang-kadang bila berlaku fenomena macam ini, peluh sejuk keluar, tuan-tuan. Peluh sejuk keluar. Tak. Dengan tak semena-mena. Sebab kita risau. Walaupun dalam sembahyang. Ini masalah. Oleh sebab itu, awal tadi saya kata, tolonglah bantu imam. Tolonglah sembahyang khusyuk. Jangan meraya-raya fikirannya. Okey. Ini dalam sembahyang lagi dah ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini rakaat kelima ni, Ar-Rahmanir. Sambil dia baca sambil berfikir. Dah tak khusyuk sembahyang rakaat yang kelima ni. Baru ambil, ya betul. Tadi sudah pergi salam baru dapat keputusan. Ini dalam sembahyang lagi. Macam mana? Jika ia teringat sebelum salam, maknanya dalam lagi, dalam sembahyang lagi, maka ia dikehendaki kembali melakukan apa yang sedang dilakukan oleh para jamaah, iaitu duduk tasyahud akhir. Dia bila semua, katakanlah semua duduk. Semua. Semua duduk. Duduk. Kita pun toleh ke kanan, toleh ke kiri, memang kita lebih. Pada ketika itu kita tak perlu teruskan. Boleh terus kita duduk semula. Jadi jika ia teringat sebelum bersalam, maka ia dikehendaki kembali melakukan apa yang sedang dilakukan oleh para jamaah, duduk tasyahud akhir. Sama ada ketika itu ia sedang berdiri, jadi baca Fatihah, ataupun rukuk. Dah habis Fatihah dan rukuk, bila rukuk je nampak. Maknanya dia boleh diterus duduk, atau sujud, atau lainnya lah maknanya. Ini kalau dia ingat sebelum memberi salam, terus patah balik lah. Sedang cerita terus patah balik. Ia juga disunatkan melakukan sujud sahwi sebelum salamnya nanti. Maknanya bila dah fil alamina innaka hamidum majid, disunatkan sujud sahwi kerana menampal dia punya kelupaannya tadi. Itu. Wallahu a'lam. Okey, terus ada lagi. Saya menambah itu bukan saya, penyusun kitab ni. Penyusun kitab ni menambah, jika imam terlupa bilangan rakaat lalu duduk tahiyat akhir, sedangkan ia sepatutnya menunaikan 1 rakaat lagi,
maka mustahab ni sunat bagi makmum yang menyedarinya memperingatkan imam itu sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Persoalannya ialah, bilakah makmum sepatutnya memberi peringatan? Apakah setelah bangun lalu mengucapkan tasbih? Dah tak ada makna lagi. Tuan-tuan kena ingat, kalau kita dah menyadari rakaat itu rakaat akhir dan lepas sujud yang kedua kita akan azan dulu ya, kita akan sambung ni. Ini tajuk panas ni. Ya tuan-tuan, kita sambung sikit tadi. Ini tadi saya ulang baliklah sikit aja tadi. Jika imam terlupa bilangan rakaat lalu duduk tahiyat akhir, jika imam terlupa bilangan rakaat lepas tu dia lalu
duduk tahiyat akhir sedangkan ia sepatutnya menunaikan satu rakaat lagi, maka mustahab bagi makmum yang menyadarinya memperingatkan imam itu sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Persoalannya ialah, bilakah makmum sepatutnya memberi peringatan? Apakah setelah bangun lalu mengucapkan tasbih, atau duduk mengikut imam sambil mengucap subhanallah? Ini maksud macam mana ni? Kena fikir juga makmum, urus makmum tak kena bijak juga. Menjawab persoalan ini, pengarang kitab ini menyatakan makmum bangun dulu. Makmum bangun dulu ikut imam, dan kemudian mengucapkan subhanallah. Ini kerana pertama, jika makmum duduk mengikut imam, maka kemungkinan besar imam akan kebingungan. Itu tak? Kata subhanallah. Ini berlaku selalu macam ni. Sebab itu tuan-tuan, yang selamat bila ini berlaku, yang kita pegang yang mula-mula tadi aja. Ya, kita pegang mula-mula tadi. Apa kata dia? Pilih antara dua. Satu, duduk menanti tasyahud akhir, ataupun kita mufaraqah, itu yang paling selamat. Ini kalau macam ni, ini berlaku ni ialah benda ni berlaku sekali-kali, ya, mungkin lupa, kebanyakannya lupa. Itu ditakuti solat kita boleh jadi batal. Okey, untuk mengakhiri malam ini, sebenarnya imam harus menoleh ke arah makmum. Ini kalau tuan-tuan jadi imam berlaku macam ini. Sebenarnya imam harus menoleh ke arah makmum jika ada keperluan mendorong ke arah itu. Itu saja, senang tak? Ya tak? Kita kadang-kadang tak sedar pada hati kan. Nak toleh takut. Tak boleh takut. Toleh itu tidak merosakkan sembahyang. Kalau toleh tanpa hajat, hukumnya makruh saja. Kalau toleh itu ada hajat, toleh. Kat sana, tak toleh. Tak apa, boleh. Jangan yang tak boleh gini, tuan-tuan. Itu 4 kali toleh tak? 3 kali toleh batal. Tapi kalau berturut-turut, kanan, kiri, kanan, dia tak. Macam orang nak melintas jalan je. Okay. Jadi contoh perbandingan masalah yang menunjukkan imam menoleh memerhatikan perbuatan makmum ialah masalah khalifah dari kalangan masbuk yang tidak mengetahui solat imam. Ini nanti akan diperjelaskan dalam masalah istikhlaf. Istikhlaf ini satu bab kalau imam batal. Contohlah istikhlaf ni nanti akan datang, kita akan pelajari. Kalau imam batal, kentutlah contoh. Tak? Lepas itu imam pergi, kalau di tempat kita ni imam pergi wuduk sana. Siapa nak ganti tempat imam? Orang yang mengganti tempat imam tu siapa? Itu disebut mengganti tempat imam kerana imam keluar daripada dia menjadi imam lah, dengan sebab batal. Ini disebut istikhlaf. Ada satu bab ni kelas ni, di dalam bab istikhlaf selepas bab ini nanti. Jadi pada kesimpulannya yang mudah daripada beberapa keterangan tadi itu saja. Kalau imam memang betul, maknanya dia lebih rakaat, kerana mungkin dia syak, makmum nak ambil jalan tengah, pilih antara dua. Itu yang muktamad tadi, kita pilih yang muktamad tadi. Sama ada dia yang pertama tadi, ingatkan dia
mufaraqah. Ya Allah, aku mufaraqah. Cukuplah sah. Ya Allah, aku mufaraqah. Maknanya sembahyang seorang diri, baca tasyahud, lepas itu habiskan sendiri. Atau dia menanti imam pada duduk tahiyat akhir. Itu menanti dalam tahiyat akhir, imam tunggu dia tambah tadi, tunggu dia sampai duduk tahiyat bagi kita sama-sama. Itu yang paling muktamad mengikut tiga mazhab tadi, insya-Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kekeliruan yang berlaku dalam sembahyang itu dapat diatasi dengan adanya kerjasama daripada makmum dan juga imam. Jangan buat mana tuduhan-tuduhan yang kadang yang melulu. Dah lepas tu dia cerita pula tu. Cerita pula tu yang tak sedap ni. Semalam imam ini buat gini. Itu yang tak anu tu. Yang tak sedap tu dia dengar tu. Biarlah, kalau kita boleh bantu, kita bantu. Kalau tak boleh, itu masalah biasa. Sedang Rasulullah pun pernah melakukan, apalagi kita manusia biasa. Itu saja tuan-tuan untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Ini belum selesai lagi, insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.